Okay, Assalamualaikum, bersama saya kembali dalam channel Itpan Jimbe. So kali ni konten kita adalah pasal ikan naga, iaitu 5 tips sebelum membela ataupun membeli ikan naga. Okay, so kalau korang nak tahu apa dia tips dia, korang kena stay sampai habis dalam video ni. Dan jangan lupa like, share and subscribe. So jom. Okay, macam aku cakap tadi, konten kita adalah 5 tips untuk menjaga dan membeli ikan naga. Yang pertama, aku punya cara senang, iaitu kau bandingkan dengan manusia je. Anggap kita nak beli ikan naga ni macam kita nak dapatkan pasangan hidup lah. Okay, tips pertama sebelum kita dapat pasangan hidup, apa dia? Kita kena ketahui dia, kita kena belajar pasal dia, baru kita boleh rapat dengan dia kan. So macam tu juga ikan naga, kau kena tahu dia, kau kena tahu asal usul dia semua. Lepas tu baru kita boleh sediakan benda lain. So yang pertama, kau kena tahu daripada mana asal usul dia. Yang kedua, apa pantang larang dalam penjagaan ikan naga. Yang ketiga adalah ikan naga boleh hidup dalam keadaan macam mana. Okay, tu tips pertama. Yang kedua, tips kedua, set up air. Macam mana kita nak kahwin kalau kita tak ada penyediaan dalam sebelum perkahwinan lah, iaitu macam rumah, kereta, semua tu. Macam tu juga ikan, sebelum kau beli, kau kena sediakan rumah dia. Rumah dia yang tu lah, air, bekas, hiasan. Tu tiga tu penting. So yang pertama, air. Kalau kau nak tahu cara nak set up air, boleh tengok video first aku, ada dekat kau pergi lah dekat aku punya channel, tekan video bawah sekali ada. Lepas tu yang kedua, bekas. Ikan naga dia ada, kalau kau nak nampak cantik, bekas kena cantik lah dengan dia punya jenis. Kalau ekor kembang, dia lagi cantik dalam bekas yang petak. Tapi kalau ekor pendek macam plakat, dia lagi cantik dalam bekas bulat. Itu kau kena tahu. Lepas tu yang ketiga, yang pertama air, yang kedua bekas, yang ketiga hiasan. Ikan naga dia ada pantang larang dalam hiasan dia. Dia tak boleh benda plastik, hiasan plastik jangan sekali letak, sebab boleh, dia punya plastik tu tajam sangat untuk ekor ikan naga, boleh terkoyak ekor dia. Ikan naga dia punya nak repair ekor memang lambat sikit lah. Sebab tu kita elakkan daripada benda-benda yang boleh buatkan ekor dia koyak. Lepas tu hiasan yang kedua yang tak boleh letak dalam akuarium adalah batu yang warna-warni tu. Dia lama-lama, kalau korang perasan, dia punya cat tu hilang tau. So mendatangkan bahan kimia dalam air. So bahaya untuk ikan naga ataupun ikan-ikan lain. So tu tips kedua, korang kena sediakan air. Tips ketiga adalah rawatan dan ubat yang kau kena kenal dulu lah. Sebab kita tak nak bagi dia dapat penyakit. Dia sama juga, bukan ubat je, ubat dengan penyakit lah. Cara nak elak penyakit, cara nak rawat penyakit, tu korang kena tahu. Sebab ikan naga ni, kalau salah cara set up air, boleh datangkan penyakit. Dia apa-apa pun, yang penting set up air. So jangan risau kalau korang beginner sekalipun, kalau korang ikut 5 tips ni, korang akan ikan korang akan hidup lah. So tak perlu risau, just ikut je tips yang aku cakap ni. So yang tips ketiga kita dah cakap, iaitu rawatan dan ubatan dia. Rawatan dan ubatan korang boleh search internet, dan vlog, bukan vlog, data log untuk rawat penyakit ikan naga pun aku ada sediakan. So ubat-ubatan dia ada 3 jenis ubat yang korang kena ada. Tapi kalau tak nak beli 3 ni, beli yang satu, iaitu S1 ubat. Kalau tak nak beli S1, beli ubat biru, ubat kuning dan ubat merah. Setiap kegunaan ni lain. Ubat biru adalah untuk anti white spot. Ubat kuning adalah untuk ekor koyak ataupun badan luka. Ubat merah adalah untuk bakteria, fungus tu semua. So 3 ni penting. Lepas tu korang kena sediakan garam. Garam boleh pakai garam kasar ataupun garam akuarium. Lebih baik pakai garam akuarium lah. Lepas tu yang korang kena tahu, macam yang aku cakap, tips pertama penyediaan air dia kan. Tips kedua pun aku dah cakap, penyediaan air. Ikan naga dia tak boleh duduk dalam air yang ada klorin. Mana-mana ikan pun tak boleh duduk dalam air yang ada klorin. So pastikan korang hilangkan klorin dalam air sebelum kita letak ikan lah dalam tu. Okay, tu tips ketiga. Tips keempat adalah
Lepas kita dah kenal dia, lepas tu sediakan rumah dia, lepas tu cara rawat semua tu. Dan yang keempat adalah Yang keempat waktu korang beli, korang kena pastikan yang air yang kan kita beli daripada kedai, kita akan dapat air yang dalam plastik dan air yang kita sediakan. Okey, kalau korang nak tahu kenapa, sebenarnya ikan, kalau orang yang baru beli, baru start, ikan mati waktu kita letak waktu kita pindahkan ikan dalam bekal yang baru. Dia ada 3 punca, iaitu air korang salah set up, yang kedua bekas kotor, yang ketiga adalah korang tak acclimatekan suhu dalam bekas dalam air tu dulu lah. So mana-mana ikan pun kalau korang beli, pastikan korang acclimatekan air tu dulu. Pastikan suhu dalam plastik dan suhu dalam bekas yang korang sediakan sama. Sebab kalau contohnya dekat kedai suhu dia suam, macam okey lah untuk badan dia, tiba-tiba dekat rumah korang sejuk, yang tu boleh menyebabkan kematian lah pada ikan laga ni. Okay, tips ke-5 iaitu yang terakhir adalah korang kena kenal jenis ikan laga dan dia punya rating harga sebelum korang beli. Sebab kita tak nak korang beli ikan tu sebenarnya harga dia rendah, tetapi korang dapat dengan harga yang tinggi. Tapi sebenarnya orang cakap kat kedai Cina, bila kita breeder Melayu jualan, orang cakap kat kedai krim kenapa murah, kenapa mahal. Korang kena tengok, kita orang breeder, kita orang breed, kita orang kena keluarkan dia punya macam mana, kita orang kena cari makanan, kena keluarkan bajet untuk bagi ikan tu cantik. Dan selalunya kalau korang perasan, ikan yang breeder breed berbanding dengan ikan yang korang beli kat kedai krim, dia punya kecantikan dan FNF dia amat berbeza. Sebabnya dekat kedai ikan selalunya normal grade, dan manakala yang kita breed, yang breeder breed dia ada 4 jenis lah: normal, show grade, breeder grade dengan com grade. 4 ni ada dekat breeder. So harga tu kita orang ikut warna, skill dengan FNF dia. So korang janganlah cakap ikan tu mahal, sebab benda tu kita orang kena keluarkan bajet kita orang sendiri untuk hasilkan ikan ni. So pada yang baru nak mula, korang kena tahu lah jenis-jenis ikan laga dan rating harga dia. So kalau korang nak tahu, korang boleh search internet ataupun video aku yang sebelum-sebelum ni. So aku harap tu je konten kita untuk malam ni. So aku harap 5 tips ni dapat membantu korang untuk membela dan menjaga ikan laga lah. Sebab aku dapat ramai komen kenapa baru nak breed, kenapa baru nak mula bela ikan laga, ada yang mati, ada yang sakit. Dia yang penting penjagaan air. Semua tu penjagaan air lah. Sebab dalam 5 tips tu akan ada air. Dan korang kena ikut lah 5 tips tu elok-elok. Kalau korang tak tahu apa-apa ke, please tanya lah. Sebab ikan ni pun dia ada nyawa, dia adalah tanggungjawab kita. So tu je konten untuk aku malam ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Cecah 1k subscriber kita akan buat giveaway. So assalamualaikum and selamat malam. Peace you.